wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara pengurusi dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, alhamdulillah pada malam ini kita akan saya akan berkongsi bentuk mungkin tidak seperti biasa. Mungkin ini campuran sedikit ilmu dan sedikit tazkirah, ingin menunjukkan, berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan betapa hebatnya ciptaan Allah SWT, sekaligus menggambarkan kepada kita kehebatan Allah SWT. Kadang-kadang kita sebutkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tetapi kita sebagai manusia, kita ada limit dan ada persepsi kita tentang kebesaran itu bagaimana. Jadi pada hari ini saya berharap dapat meluaskan horizon tanggapan tuan-tuan dan puan-puan tentang kehebatan dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mulakan dengan melihat beberapa ayat Al-Quran. Yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Yang bermaksud sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Jadi ada beberapa perkara lah dalam ayat ini yang menarik perhatian kita. Pertamanya penciptaan langit dan bumi dan silih berganti malam dan siang. Kemudian terdapat tanda-tanda ni kalau kita balik pada Arabiknya ayat, la ayatin liulil albab. Tanda-tanda tu Allah Subhanahu Taala menggunakan perkataan ayat. Jadi yang dibaca ini juga ayat. Ini ayat-ayat Al-Quran dan itu adalah ayat-ayat fizikal, alam. Juga digunakan ayat. Jadi ada dua ayat lah. Dan yang ketiga bagi ulil albab. Ulil albab orang-orang yang berakal ataupun orang-orang yang terang mata hatinya. Okay, siapa dia ulil albab ni? Diterangkan dalam ayat berikutnya, allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzaban nar. Yang bermaksud iaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri, sambil duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami daripada azab neraka. Jadi ulil albab ni orang yang banyak mengingati Allah Ta'ala dan juga banyak berfikir dan menyelidik tentang alam ciptaan Allah SWT ini, dan akhirnya terbit daripada hatinya kalimat sesungguhnya Engkau tidak ciptakan ini dengan sia-sia. Dia faham maksud ciptaan dan kehebatan ciptaan Allah SWT, dan dia mensuci Allah SWT, mensucikan Allah Ta'ala. Dia berarti kata tidak mensyirikkan Allah SWT, hasil daripada pengamatan dan ingatan dia kepada Allah SWT, hasil daripada pengamatan ciptaan Allah, alam ini. Juga alam ini sebagai kita sedia maklum, ini dalam ayat kursi, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, bagi kepunyaannya lah apa yang di langit dan bumi. Jadi seluruh yang dalam alam ini adalah hak milik Allah Ta'ala. Jadi kerajaan Allah Ta'ala ni besar mana, itulah yang saya ingin kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan. Kalau ini semua adalah hak milik Allah Ta'ala, kita akan rasa kagum dengan kehebatan dan kebesaran kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala.
Dalam surah Fussilat ayat 53, Allah SWT berfirman, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap ufuk dan pada diri mereka, sehingga jelaslah bagi mereka bahawa Al-Quran itu adalah benar. Saya difahamkan perkataan sanurihim itu bermaksud sentiasa akan memperlihatkan, dari masa ke masa akan ada bukti tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala yang menjelaskan, menunjukkan bahawa Al-Quran itu benar. Diperlihatkan di mana? Dalam diri dan di ufuk. Di ufuk tu, itu adalah alam lah, dengan apa yang ada di depan astronomi lah, sampai langit dan sebagainya. Di situ Allah akan perlihatkan tanda-tandanya yang menunjukkan bahawa Al-Quran ini benar. Okay. Hari ini saya tidaklah nak sentuh sangat bukti-bukti daripada alam semesta yang ke arah ini. Hari ini saya lebih akan menceritakan ciptaan Allah Ta'ala itu sendiri. Sebab sebelum kita nak dengar yang ni, lebih baik kita dengar dulu mengenai dengan apa yang ada di alam ini dahulu. Itu sendiri sudah cukup untuk mengkagumkan kita dan menyebabkan kita merasa kerdil. Rasulullah SAW juga bersabda yang bermaksud tafakurlah pada ciptaan Allah dan jangan tafakur pada zatnya. Jadi itu yang ulil albab lakukan dalam ayat yang diterangkan sebelum tadi. Pentingnya panca indera dalam kita melihat, mengetahui kebesaran Allah Ta'ala ini dapat dilihat sehingga ke berkait dengan akhirat lah, dengan iman dan sebagainya. Sebagaimana disebut Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 6, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu sama sahaja bagi mereka, kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Sebab apa? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum azabun azim. Allah telah mengunci mati hati dan pendengaran mereka dan penglihatan mereka ditutup, dan bagi mereka siksa yang amat berat. Bila sudah ditutup itu, bagilah apa pun tak dapat diterima. Jadi itu pentingnya penglihatan, pendengaran kita sediakan untuk kita melihat kebenaran, dan kebenaran Al-Quran, dan kebenaran tentang apa yang Allah Ta'ala ajarkan kepada kita. Dan surah Al-Ghashiyah pun ada ayat yang mengajak kita memperhatikan ciptaan Allah. Ini juga ayat yang memberikan insentif kepada Muslim, orang-orang Islam, untuk membuat kajian terhadap ciptaan Allah Ta'ala. Kerana dalam ayat ini misalnya, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Maka apakah mereka tidak memperhatikan unta, bagaimana dia diciptakan? Bagaimana dia diciptakan? Bukan sahaja dia diciptakan, tetapi bagaimana dia diciptakan. Ada ulama mengatakan ini menunjukkan kita perlu selidik, kita perlu lakukan sains untuk mengetahui rahsia-rahsia ciptaan Allah Ta'ala ni. Bagaimana unta ni, DNA dia macam mana dan sebagainya. Dan langit bagaimana ia ditinggikan, dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan, dan bumi bagaimana ia dihamparkan. Jadi dengan panca indera kita, dengan penglihatan kita, dengan instrumen yang kita cipta dan sebagainya, kita boleh, bahkan kita dianjurkan untuk study, untuk membuat penyelidikan. Okey, kita masuk kepada
lebih dekat dengan bidang yang saya ingin sentuh, iaitu astronomi, kerana itu bidang saya terlibat dengan ilmu falak dan hal-hal falak ni lah. Okey. Kita mulakan dengan pandangan terdahulu, pandangan zaman Yunani. Ini pandangan ahli falsafah terkenal bernama Aristotle, dan dia mencadangkan, dia mengkonsepsikan alam semesta ini seperti yang ditunjukkan, bahawa mengikut Aristotle alam semesta ini ada boundary-nya, dihiasi dengan bintang-bintang, kemudian planet-planet, Zuhal, Mushtari, Marikh, Matahari, Zuhrah, dan sebagainya, dan bumi berada di tengah-tengah. Okey, bumi berada di tengah-tengah, dan semua ini mengelilingi bumi, dan dia meletakkan orbit yang bulat. Itu pun ada sebabnya, kerana dengan konsep bahawa gerakan bulat ni gerakan yang sempurna dan gerakan yang layak bagi Tuhan-Tuhan bergerak. Sebab setiap planet itu ada wakilnya, wakil Tuhannya. Jadi itu persepsi Aristotle. Of course hari ini kita tahu pandangan itu tidak benar, tetapi saya ingin juga maklumkan bahawa sepanjang sampai kepada abad ke-17, inilah model alam semesta. Inilah model alam semesta. Ada sedikit ubah suai. Ilmuwan Islam, Nasruddin Al-Tusi misalnya, dia cuba untuk memperbaiki model ini, kerana model ini ada masalah. Dia bila dibandingkan dengan curapan sebenar tak tepat, ada banyak masalah. Dibetulkan oleh orang Greek yang lain bernama Ptolemy, dan kemudian idea Ptolemy itu dikembangkan lagi oleh ilmuwan Islam sampai sudah sepanjang yang saya nampak dalam sejarah model ini diterima. Jadi ini sampai abad ke-17. Kita tahu bahawa kegemilangan tamadun Islam ni abad ke-10, 11, 12 macam tu. Jadi semasa itu knowledge orang Islam adalah bentuk ini, geocentrik. Mungkin tidak setepat ini kira dah tak diterima dah, even dalam zaman Yunani lagi telah diperuntukkan, tapi meletakkan bumi di tengah itu diterima. Jadi kalau kita baca kitab-kitab yang ditulis di zaman itu, kemungkinan besar kalau membicarakan tentang astronomi, dia dipengaruhi oleh model Aristotle. Dan juga model Aristotle ini menggambarkan kepada kita saiz alam semesta mengikut pengetahuan ketika itu. Saya ingin kongsi dengan tuan-tuan dan puan apa yang diketahui hari ini, berbeza sikit. Pada hari ini kita ambil yang terdekat, iaitu keluarga matahari. Keluarga matahari maknanya modelnya bumi sudah tidak berada di tengah-tengah, tetapi matahari yang berada di tengah dan dikelilingi, di orbit, digerak kelilingnya, ataupun ditawaf kah, apakah nak kata, oleh planet-planet. Jadi ada Utarid sini, Zuhrah sini, Bumi sini, Marikh sini, Mushtari sini, Zuhal sini. Dan ikut gambar ini memang dilukis mengikut susunan perspektif jarak yang betul, ataupun proportion jarak yang betul. Maknanya kalau ini dengan ini besar, maknanya betul lah, realnya pun dari jarak Marikh kepada Mushtari ini memang luas.
berbanding dengan bumi dan marikh. Okey. Okey, jadi ini memang selisih besar dengan model terdahulu. Model Aristotle dahulu dipanggil model geosentrik kerana bumi di tengah. Ini model heliosentrik, di mana matahari dominan dan berada di tengah, dikelilingi oleh planet lain yang mengorbit lah. Dalam model tadi pun saya lupa nak sebut, semua ni mengorbit keliling bumi. Model yang sekarang matahari tengah semuanya mengelilingi matahari. Ini dipanggil solar system, sistem suria. Kalau kita lihat bahasa Arabnya, dia berhenti di sini, sini Mustari, Zuhal. Ini Mustari, Jupiter, Zuhal. Hari ini diketahui juga ada Uranus, Neptune dan Pluto dan lain-lain lagi, banyak lagi. Tapi ini tidak ada equivalent bahasa Arabnya kerana objek ni sukar dilihat dengan mata kasar, perlu kepada invention, ciptaan teleskop dan sebagainya yang datang kemudian. Jadi disebabkan itu tidak ada. Ini kita mewarisi daripada tamadun barat. Nama-nama pun nama-nama tamadun barat. Kalau kita nak letakkan seluruh keluarga sistem suria, okey, ini sampai kepada Mustari. Kemudian kalau kita ambil seluruh ini, kita letakkan sampai kepada Uranus, Neptune, Pluto, dia nampak bersatu. Kalau semua ini kita letak dan kita perhatikan, ada satu objek dekat sini dipanggil Sedna, S-E-D-N-A. Sedna ni apa dia? Mungkin kalau yang lama mengaji lama dulu, dia tak pernah dengar lah Sedna. Sebab ini penemuan-penemuan baru. Dan juga selain Sedna ni, kita juga telah dikejutkan dengan berita penurunan planet Pluto menjadi planet kerdil. Dia bukan lagi planet, jadi kurang satu planet. Maka Sedna ni juga salah satu planet kerdil. Dia sama kategori dengan Pluto sekarang ni. Dan sekarang ni dah banyak dah planet kerdil yang ditemui. Okey, saja saya tunjuk kalau orbit Sedna ni begitu ganjil sekali. Ini yang lain-lain ni, yang dekat sini semua, dia punya jauh. Dan semua ni duduk dekat sini. Kalau kita letakkan ini sebagai apa yang dipanggil awan Oort, pinggir sistem suria, pinggir ujung sekali sistem suria. Daripada sini ke sini jaraknya sangat jauh, dalam kira-kira 10 triliun kilometer. 10 triliun kilometer. 10 diikuti dengan 12 kosong. Jadi daripada matahari sampai inilah kita kata keluarga matahari. Kenapa kata keluarga matahari? Kerana semuanya duduk pusing keliling matahari. Semuanya dia pengaruhi oleh tarikan matahari. Okey, itu dari sudut orbit. Saya ingin juga menarik perhatian tuan-tuan dan puan-puan untuk melihat saiz planet. Okey. Kita ada di sini bumi yang indah. Dalam semua bumi paling cantik sekali. Dan di situ adalah Malaysia, di situ ada seberang perai. Kalau kita tengok rapat-rapat nampak bumbung IQ. Ini Marikh, Utarid, Mercury. Ini Pluto yang telah dijadikan planet kerdil sekarang ini. Dan yang lebih kurang sama saiz dengan kita ialah Zuhrah. Kalau dalam bahasa Inggeris dia panggil sister planet. Planet adik. Okey. Tetapi ini kita baru ambil planet yang terdiri daripada banyak batuan. Kalau kita bawa masuk planet yang banyak gas, seperti yang ada ni, misalnya ini adalah Mustari. Kita nampak bandingan dengan bumi bersatulah.
Mungkin Malaysia je nampak, habis seberang perai tak nampak dah. Ini adalah Zuhal, Uranus dengan Neptune. Mereka ni besar, planet gergasi kerana banyak gas. Luar ni banyak gas. Tapi ini masih lagi perspektif yang belum complete, kerana kita tidak bawa main player dah. Main player dia ialah matahari. Kalau diletakkan, disusun mengikut perspektif size, kita akan nampak matahari jauh lebih besar, dan bumi itu hampir-hampir kita tak cam sebab kecil. Jadi bagaimana kita, kalau kita duduk dalam gambaran ini, bagaimana kita manusia lah, besar mana. Jadi matahari memang dominan, memang besar. 99.85% jisim yang ada dalam sistem suria ada di matahari. Yang lain itu dikongsi oleh planet dan perkara-perkara lain yang ditunjukkan sebelum ini. Jadi persoalannya, itulah kadang-kadang kita tak sedar, kita tak nampak begitu besar dan hebatnya ciptaan Allah Ta'ala. Jadi persoalannya, besar tu saja ke? Alam ni besar tu saja ke? Atau ada lagi? Okey, nanti saat kita nak masuk, nak tempuh lagi, nak cerita lagi, kita kena bicara sesuatu yang dipanggil jarak. Kerana unit yang kita biasa pakai, iaitu kilometer, tidak mencukupi, tidak memadai. Untuk astronomi kita gunakan unit tahun cahaya, iaitu perjalanan cahaya sepanjang 1 tahun. Berapa jauh? Jauhnya tu dia 10 trilion kilometer, lebih kurang 10 trilion kilometer. 10 diikuti dengan 12 kosong. Kalau kita beli kalkulator pasar malam tu, tak boleh masuk nombor ni, pasal dia beli 10 digitnya. Sebab dia tak sangka kita ada duit banyak sampai lagu tu tak. Andai kata kita ada duit banyak tu, katalah IQ dapat sumbangan 10 trilion ringgit, kemudian pentadbiran IQ kata kita perlu telus dan kita kena kira setiap sen yang ada. Mari kita kira duit ni 1, 2, 1 saat kita bilang 1, kita increase 1 setiap saat. Tuan-tuan tahu tak berapa lama nak boleh habis? Kita perlukan masa 300,000 tahun untuk habis bilang 10 trilion. Itulah besarnya nombor 10 trilion tu. Dan perjalanan cahaya sepanjang 1 tahun ialah 10 trilion kilometer. Itulah 1 tahun cahaya. Jadi ukuran jarak yang dipakai dalam astronomi, salah satu kita kata dia punya ruler lah, ruler kayu ukur dia, ialah tahun cahaya. Okey, kalau kita nak letakkan sedikit perspektif, 1 tahun cahaya ialah 10 trilion kilometer. So bagaimana kalau matahari dengan kita? Matahari dengan kita 8 minit cahaya. Bukan 1 tahun cahaya, 8 minit. Bayangkan 8 minit dibandingkan dengan setahun. Kira-kiranya matahari ini masih dianggap objek yang sangat dekat dengan kita. Cahaya matahari memerlukan hanya 8 minit nak sampai kat kita. Maknanya kalau matahari itu sudah dimakan oleh naga, kita tak dapat buat apa, pasal ia sudah berlaku 8 minit yang lalu. Information tu nak sampai makan masa 8 minit. Daripada planet kerdil Pluto 5 jam saja. 5 jam daripada 1 tahun. Perspektifnya 1 tahun cahaya tu berapa jauhnya. Okey. Ini saya sebut tadi bintang terdekat dengan kita, sebab dalam model Aristotle, bintang ni dia satu lapis je. Macam langkah sikit je jumpa bintang dah. Tetapi pengetahuan hari ni
berdasarkan penglihatan, pemikiran, instrumen dan sebagainya, alat-alat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita untuk memahami ciptaannya, menggunakan itu semua menunjukkan kepada kita bintang yang paling dekat, the nearest star, dia panggil Proxima Centauri. Proxima tu maknanya dekat. Bintang paling dekat tu ada 4.25 tahun cahaya. Jauh daripada Pluto. Pluto baru 5 jam cahaya. Ini 4.25 tahun cahaya. The next star sangat-sangat jauh. Dan daripada sana dia pandang ke bumi, dia tak nampak bumi, dia nampak matahari. Dan matahari kelihatan daripada sana sebiji bintang juga. Sebenarnya matahari adalah sebiji bintang, tapi sebab kita sangat dekat dengan dia, kita nampak dia besar. Rupa Proxima Centauri ini macam mana agak-agaknya? Ini terpaksa guna teleskop. Proxima Centauri tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Dia adalah bintang yang kecil dan malap. Okey. Proxima Centauri ini duduk di antara 3 biji, salah satu di antara 3 biji bintang yang dikatakan berputar, memusing antara satu sama lain. Okey. So ini Alpha Centauri. Alpha ni makna paling terang sekali. Beta Centauri. Proxima Centauri ada tengah-tengah bulatan merah, tak nampak tak tu? Ini bulatan merah. Dia hampir-hampir tak nampak. Itu Proxima Centauri. Bintang yang kecil je. Kalau kita nak tunjuk dalam perspektif, matahari lagu tu, Alpha Centauri, Beta Centauri, dia kecil. Dia dipanggil kerdil merah, tapi dia sebiji bintang. Jadi kita nampak bintang ni ada yang kecil, ada yang besar. Okey. Pada satu malam kita dapat lihat 3,000 bintang dengan mata kasar. Ada yang dekat, ada yang jauh. Yang dekat tadi 4.26 tahun cahaya, ada yang sampai 80-100 tahun cahaya daripada kita. Dalam satu malam 3,000 kita dapat lihat. Kerana yang 3,000 lagi adalah pada waktu siang. Kita dapat lihat 6 bulan kemudian, apabila bumi berada menghadap sebelah lain, kita nampak hak yang dulu kita tak nampak. Okey, sebenarnya bintang banyak. Yang dapat dilihat ini adalah bintang yang terang, yang mata kasar kita dapat lihat. Kalau tuan-tuan dan puan lihat gambar ni, ini banyak bintang kan? Mana kita pernah tengok malam-malam bintang banyak ni? Ini apabila kita pakai instrumen, ini diambil dengan kamera saja. Ini diambil dengan kamera SLR yang tuan-tuan dan puan ada tu. Dia ambil dan dia atur dengan baik, dia expose dengan elok dan sebagainya. Dia dapat betapa banyaknya bintang yang tersembunyi daripada mata kita. Okey. Kalau kita guna teleskop yang lebih powerful, kita dapat lihat lebih banyak bintang lagi. Tapi di mata kasar kita dapat kesan lebih kurang 3,000 dalam satu malam. Itu pun kita kata dah sangat banyak. Antaranya yang terkenal di alam Melayu ialah susunan bintang 3 ni, yang boleh digunakan untuk memandu kita mengenal arah kiblat. Ini adalah gugusan Orion atau belantik. Terdiri daripada tiga bintang ini, kemudian ada 2 di sini dan sini. Bintang ini yang ada di sebelah, kita kata shoulder kanan ni, dia adalah bintang yang macam ni, sangat besar. Bintang ini dipanggil gergasi merah. Saiz dia sebesar tu. Ini saiz bumi mengelilingi matahari. Ini saiz planet Mustari mengelilingi matahari. Kalau bintang ini matahari, dia akan telan bumi dan Mustari, sebab dia lebih besar saiz dia daripada orbit. Ini dipanggil gergasi merah. Di sini ada juga satu lagi bintang yang kita akan lihat kemudian.
Okey. Tadi kita tunjuk Proxima Centauri kecil ya. Kalau dalam gambar ni kecil ya, dia mungkin titik kecil kat sini. Ini matahari. Ini adalah satu bintang, dipanggil Sirius. Sirius ni bintang yang orang-orang dahulu kenal, orang-orang Egypt kenal. Dalam hieroglifik memang ada nama, ada simbol untuk bintang Sirius. Bintang ini terkenal. Bintang ini bintang yang paling terang di langit. Okey, kita tengok banding dengan matahari. Matahari Sirius ni okey, besar sikit, tapi ada lagi bintang lebih besar dan ada lagi lebih besar. Ini dipanggil Arcturus. Dia dalam gugusan mana saya lupa dah. Scorpio kalau tak silap. Okey, kalau kita bawa lagi, ni ada dekat-dekat dengan kita ni, bukanlah terlalu jauh. Okey, situ matahari. Mana dia matahari? Tak nampak lah. Matahari adalah hanya 1 piksel sahaja di situ. Kemudian Sirius, kemudian Pollux tadi, lepas tu Arcturus. Arcturus ni Alpha Bootis, bukannya dekat Scorpio. Rigel adalah bintang satu lagi. Kalau ini Betelgeuse yang kita tunjuk gugusan belantik tadi, Orion, kaki sebelah kiri kanan dia ialah Rigel. Gergasi putih, lepas tu Aldebaran. Ini semua ni dilukis mengikut nisbah saiz. Okey, dan ini lebih besar, Betelgeuse. Dua ni duduk dalam gugusan yang sama, Rigel dengan Betelgeuse. Dan ini Antares, Alpha Scorpius. Yang ni dalam gugusan Scorpius. Ada lagi besar daripada ni. Ini lebih kurang diameter dia 300 biji matahari, 400 lah, 300 hingga 400 biji matahari boleh susun. Ada yang sampai 700 lebih susun matahari. Itu nak cerita dalam bintang-bintang yang Allah ciptakan di langit ini, ada yang lebih kecil dan ada yang jauh lebih besar daripada matahari kita. Selain daripada bintang-bintang, ada juga kawasan-kawasan gas, bergas. Ini antaranya. Ini adalah dipanggil nebula Helang ataupun Eagle Nebula. Nama lain dalam katalog M16, bukan rifle tu. Dan saiz dia daripada sini ke sini lebih kurang 4 tahun cahaya. So banyaklah gasnya. Okey. So banyak cahayanya. Nak berhenti ke? Ataupun sambung? Kita dapat lihatnya kerana ada bintang-bintang yang terang yang menyinari dan kita nampak dia punya bayang dia. Ini adalah menarik kerana di sini dia kata pillar of life dalam astronomi, pillar of life. Kerana di sinilah bintang-bintang baru dilahirkan. Dan kita nampak ujung-ujung ni ada proses melahirkan bintang. Ini lebih dekat, lebih mudah kita lihat. Tang sini ni ada dah bintang yang baru nak lahir dekat situ. Untuk bintang lahir dia perlu gas, dan gas itu sejuk. Bila dia dah jadi panas, dia tak boleh menyebabkan kelahiran bintang. Okey, nak letakkan perspektif, yang kita lihat pillar of life tadi ada dekat sini. Inilah nebula, dipanggil nebula. Nebula ni kelompok gas. Ini Eagle Nebula. Dia 70 tahun cahaya lawan 55 tahun cahaya. Besar. Ini kawasan gas yang besar.
Okey, semua tadi bintang-bintang, planet, nebula, semuanya yang saya tunjuk tadi berada dalam satu kelompok ataupun gugusan yang dipanggil Bima Sakti. So, Allah SWT menciptakan alam ini ada berkelompok-kelompok. Satu kelompok mengandungi bintang-bintang yang banyak dipanggil galaksi. Galaksi yang kita ada sekarang ni dipanggil Bima Sakti. Dalam Bima Sakti ni bukan ada 3,000 biji bintang atau 6,000 biji bintang. Dalam satu galaksi Bima Sakti dianggarkan ada 100 bilion. 100 diikuti dengan 90 biji bintang. Tadi kita tengok matahari, kita tengok bumi dan sebagainya, kita nampak kecil je bumi kan. Lah ni matahari pun kecil je, duduk dalam 100 bilion bintang dalam satu gugusan. Kita boleh tengok, kita boleh nampak Bima Sakti ni. Kalau kita berpeluang pergi ke kampung-kampung, tempat-tempat yang tidak ada banyak lampu-lampu daripada jalan raya, daripada bangunan dan sebagainya, dan langit itu tidak berawan sangat, kita dapat nampak satu macam, itu dia kata Milky Way, macam susu tumpah di langit. Macam tu lebih kurang. Siapa yang anak-anak terutamanya yang rajin pergi camping ke apa ke, cuba juga dongak langit, tengok langit. Sebab mata kita first 15 minutes dia mungkin tak berapa nampak, tapi selepas 15 minit kita dalam gelap, kita akan nampak langit ni taklah terlalu gelap. Dan kalau kita tengok pada arah yang tertentu, kita boleh nampak Milky Way, satu pemandangan yang cantik. Gambar ini dia telah di-enhance dan nampak terang sangat, tapi walaupun tidak seterang ini, boleh nampak Milky Way. Dan jika tuan-tuan berjalan naik kapal terbang waktu malam, cuba tengok kod tingkap. Kalau kena betul-betul dapat arah dia tu, nampak ni lagi hebat, lagi menarik, lagi cantik, sebab dia berada di atas awan dan atmosferanya nipis. Nampak cukup cantik. Ini adalah sebahagian daripada Bima Sakti. Kita ada dalam ni. Jadi bila kita tengok arah bahagian yang paling tumpat, kita nampak itu dia bintang banyak. Tapi bukan ada satu galaksi saja alam semesta ni, ada galaksi lain. Jadi kadang-kadang kita nak tengok diri kita payah, sebab kita tak boleh keluar daripada diri kita. Kita dapat lihat sikit-sikit je. Macam saya nak tengok diri saya, tak ada cermin, kalau saya tak boleh tengok. Tapi saya nampak tangan saya nampak kaki saya, bahkan yang saya boleh nampak muka saya tak nampak. Saya nak tahu muka saya macam mana, kalau saya tak ada cermin saya agak-agak lah tengok muka orang lain semua. Saya lebih kurang lagu ni jugalah, ada mata dua, telinga dua, mulut satu. Macam itulah kita dengan Bima Sakti. Kita nak tengok diri kita, tak boleh nampak semua, tapi kita boleh tengok galaksi lain. Dan ini adalah salah satu galaksi lain. Dipanggil nama tak berapa glamour, M100. Daripada hujung ni ke hujung ni lebih kurang 100,000 tahun cahaya. 100,000 tahun cahaya. Bima Sakti kita pun lebih kurang 100,000 tahun cahaya. Daripada sini ke sini 100,000 tahun cahaya. Tadi 1 tahun cahaya pun kita dah macam nak tak boleh compute dah kan. Ni 100,000 tahun cahaya. Yang kita nampak macam asap ni, itu bukan asap. Itu adalah bilion-bilion biji bintang yang apabila dilihat dari jauh nampak seperti asap, nampak seperti partikel dust. Tapi ini adalah bintang kerana dia mempunyai cahaya sendiri. Dia mengeluarkan cahaya sendiri. Of course, di kalangannya ada bintang-bintang yang luar biasa,
Ini yang saya tunjuk tadi, yang bintang besar-besar tu, 700 kali ganda lebih besar daripada diameter matahari. Semua tu adalah bintang-bintang yang kita nampak yang menonjol, tetapi yang kecil-kecil ni masih banyak. Semua ini lebih kurang 100 bilion bintang. Kalau matahari kita nak diletakkan dalam ini, kalau ini kita bayangkan ini adalah Bima Sakti, matahari kita berada dekat salah satu lengan somewhere here, lebih kurang 33,000 tahun cahaya daripada pusat galaksi, dan sedang mengelilingi galaksi dengan kelajuan yang tinggi. Okey. Tu ini dia. Jadi kita bukan di tengah sistem suria, kita bukan di tengah galaksi, kita semua ada kat tepi ya. Tapi kat tepi ni lebih selamat daripada dekat tengah. Tuan-tuan dan puan, agak-agak ada berapa galaksi dalam alam semesta ni? Tadi kita dah kenal ada satu tadi apa, Bima Sakti kan. Ni ada M100 Ada satu lagi kot saya nak tunjuk. Ini Andromeda. Ini banyakkan makhluk asing main dari sini lah. Ini pun satu galaksi lagi ni. Okey. Tapi Andromeda galaksi yang besar. Daripada sini ke sini 125,000 tahun cahaya. Dan jaraknya 2.2 juta tahun cahaya. Ini semua alam semesta ni, semua dalam kerajaan Allah Ta'ala. Galaksi Bima Sakti nak sampai sana tu 2.2 juta tahun cahaya. Ataupun kalau kita boleh naik roket selaju cahaya 2.2 juta tahun baru sampai. Lama bermakna sangat jauh, sangat luas. Jadi kalau nak tunjuk satu-satu banyak, sampai esok pagi pun tak habis. Cuma dah baru 3 galaksi kita tahu. Tuan-tuan dan puan, rasa-rasa berapa banyak galaksi ada dalam alam semesta ni? Million, juta? Billion. Ada nak kurang sikit kan, nak lebih sikit kan? Lebih lagi. Okey, dianggarkan setakat pengetahuan kita hari ni ada lebih kurang 100 bilion galaksi. 100 bilion benda macam ni. Okey. Dalam satu galaksi ada 100 bilion bintang. Di antara bintangnya adalah satu matahari. Yang mengelilingi matahari itu bumi. Dan kita ni makhluk yang kecil di atas bumi. So di mana kita? Kalau tadi soalannya hanya dalam sistem suria, di mana kita pun dah nampak kecil ya. Banding dengan bintang-bintang lain kita 1 piksel ya. Dalam alam semesta ni memang kita sangat-sangat kerdil, sangat kecil. Ni banyak ni saja saya nak buat exercise sikit. Mungkin dah mengantuk lah, kita boleh buat exercise sikit. Dalam gambar ni, semua yang bukan bulat itu adalah galaksi. Okay. Gambar ni, saiz dia, kalau kita nak unjul ke langit, nak agak besar mana gambar ni, kita ambil jari kita ni, buat macam syahadah ni, kita sepanjang lengan ni, kita perhatikan kuku kita. Kita potong kuku kita 60, kita potong kuku sana 60, jadi potong 60 kat sini, cebisan yang tinggal, cebisan terkecil tu, itulah saiz gambar tadi bila diunjurkan ke langit daripada lengan kita. Satu bahagian langit yang kecil, tapi ada banyak galaksi. Jadi berapa banyak galaksi, ini adalah data yang dikutip, yang diambil betul-betul sebahagian daripada kawasan langit. Setiap titik itu yang berwarna-warni tu, setiap titik itu adalah satu galaksi. So dalam gambar ni saja ada 2 juta galaksi. Bila kita campur dengan yang alat kita tak dapat kesan dan sebagainya, itu yang keluar
estimate bilangan galaksi seluruh langit ni, keliling ni 100 bilion. Jadi alam ini memang sangat luas. Okey, kita tanya lagi soalan. Yang tu saja lah, ada lagi ke? Okey, hari ini yang saya tunjuk tadi tu hanyalah 5% daripada kandungan alam semesta. 95% kita masih misteri, kita tak tahu. Yang kita tahu ini 0.5% adalah yang mengeluarkan cahaya yang bintang-bintang daripada bintang dan galaksi. Only 0.5%, 0.5% yang kita nampak dengan mata. Sebahagian lagi adalah gas yang macam saya tunjuk tadi, pillar of life tu, dalam bentuk gas yang kita tak nampak, kecuali kalau dia disinari oleh cahaya bintang-bintang lain, dia ada. Tapi mata kita tak nampak, tapi kita ada instrumen lain yang boleh mengesan. So itu bahagian yang lain. Semua tu dicampur baru 5%. Ada lagi 95% yang misteri kepada kita. Kita kelaskan dia kepada dua. Satu dia panggil jirim gelap, satu lagi tenaga gelap. Dua ni masih kita tak tahu lagi. Ini yang saya sebutkan tadi. Ini jisim gelap, jirim gelap, ini tenaga gelap. Ini yang alam semesta yang kita lihat. Ini terdiri daripada gas, dan ini yang objek-objek yang kita boleh nampak. So ini gas hidrogen dan helium 4%. Yang baki ni adalah yang lain-lain yang disebutkan di sini. Yang ada heavy elements ni antaranya ialah bumi lah. Dia ada batu, dia ada macam-macam besi dan sebagainya. Itu yang apabila kita baca surah An-Nazi'at ini, barangkali boleh menimbulkan keinsafan kepada kita apabila kita membaca Allah sebut antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha. Kamukah yang sukar diciptakan atau langit? Okey, sedikit dekat bahagian penghujung ni mengenai alam semesta, permulaannya, usianya, kesudahannya. Kita semua dalam hal ini boleh dikatakan sealiran, sefikiran dengan sains juga. Sains mengatakan alam semesta ini bermula dengan satu titik penciptaan dipanggil Big Bang, Dan kita juga tahu bahawa alam ini diciptakan daripada tiada oleh Allah SWT. Jadi Big Bang ini bermula daripada satu titik yang sebelumnya tiada. Kemudian dia menjadi alam semesta. Dan usianya dianggarkan 15 bilion tahun. Alam ini sedang mengembang. Soalannya kita tak tahu adakah ia akan terus mengembang ataupun tidak. Tetapi menariknya kerana alam ini ada saat permulaannya. Apa yang dikatakan dengan Big Bang ini tidak sama dengan bang yang kita lihat bila kita bakar mercun ataupun kita tengok bom, hidrogen bom ke bom kat Hiroshima ke apa. Dia tak sama dengan bom tu. Kerana bom, mercun dan sebagainya, dia meletup di dalam ruang yang sedia ada. Alam semesta ini wujud daripada belum ada ruang diwujudkan, termasuklah ruang. Ruang itu sendiri diciptakan. Bukan saja ruang diciptakan, masa juga diciptakan. Jadi sebelum ada alam semesta ni, ruang tak ada, masa pun tak ada. Allah Ta'ala je
Allah Ta'ala ada. Sebab itu Allah tidak dipengaruhi oleh ruang dan masa. Dialah yang awal, dialah yang akhir. Kita pun payah nak bayangkan, sebab kita hidup dalam ciptaan yang ada ruang dan masa. Kita seluruh pengalaman kita diikat oleh ruang dan masa. Kita tak boleh bayangkan yang di luar. Tetapi kalau kita faham bahawa Big Bang itu sebelumnya tidak ada ruang dan tidak ada masa, yang ada ialah pencipta. Bila diciptakan, barulah ada ruang untuk alam ini duduk. Ruang itu sendiri dicipta. Kita take for granted space tu space lah kita. Tak, sebelum tu tak ada. Masa pun tak ada. Jadi clock start with the Big Bang. Itu jumpaan daripada sains lah. Dan saya nampak dia tidaklah bercanggah dengan akidah kita. Ini senario kalau kita nak lukis Big Bang ni. Big Bang ni menariknya, bila kita tengok saintis tulis pun 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 masa. Walaupun masanya tak sama panjang. Hak ni sangat-sangat pendek. Kemudian ini panjang berbilion-bilion tahun. Tetapi dapat dibezakan 6 period. Dan wallahu alam, barangkali ada kaitan ataupun barangkali tidak ada, wallahu alam, tapi nampak macam ada kaitan dengan Allah menciptakan alam ini dalam 6 masa, sittati ayam. Itu sajalah untuk renungan kita. Last kali tak ada tulisan, kosong. Apa beza astronomi dengan astrologi? Saya bangkitkan ini adalah istilah orang putih, astronomi dan astrologi. Dalam Islam, ilmu falak lah. Ilmu falak. Dan saya bangkitkan sebab bila kita baca kitab lama, dua-dua ilmu ni sering dicampur aduk. Dalam kitab yang ada Science of Astronomy juga ada cerita astrologi. Astrologi ni adalah ilmu yang mengkaitkan objek-objek di langit ni dengan nasib di bumi. Oh, kalau macam ni ni raja ni nak kena bertukar lah ni. Nak tukar kerajaan ke, nak tukar apa, dia tengok langitnya. Dia kata okey, 10 tahun lagi jadi lagu ni. Kita orang Malaysia kata ilmu nujum lah, berdasarkan filem P. Ramlee Nujum Pak Belalang. Tapi ilmu nujum tu sebenarnya ilmu bintang. On its own tidak ada masalah. Tetapi nak dikatakan bahawa setengah kitab kita baca dia tolak ilmu falak. Jadi ini jadi masalah kepada saya lah. Bila saya buat hitungan, bila anak bulan dapat dilihat dan dapat dilihat atau tidak dan sebagainya, ada orang tanya, ni betul ke? Sebab bagi kita generasi yang kemudian ni, itu adalah hitungan saintifik, kerana kita memahami perjalanan matahari dan bulan. Kerana asyamsu wal qamaru bihusban, matahari dan bulan beredar mengikut hitungan. Bila kita memahami hitungan tu, kita boleh tahu besok, lusa, tahun depan kat mana position dia. Tetapi orang yang bertanya, dia berpegang kepada ilmu falak ni, ahli nujum, orang tenung nasib dan sebagainya, dan dia menyangka hitungan ini dalam kategori itu. Dia susah untuk terima, kan? Jadi itu yang saya saja bangkitkan, bahawa ada perbezaan antara astrologi dengan astronomi. Apapun dalam astrologi ini, banyak juga perkara astronomi yang melihat sebenarnya ke belakang. Itu saya kata, kalau matahari dimakan oleh naga, mesti naga besar, kan?
Kali Naga, peristiwa itu sudah berlaku 8 minit. Kalau ada satu bintang yang jaraknya 10 tahun cahaya tiba-tiba meletup, sebenarnya masa kita nampak dia meletup ni, dia sudah meletup 10 tahun yang lalu. So kita looking back in time. Sementara astrologi ni lebih kesibukannya lebih kepada menceritakan apa akan berlaku tahun depan ni, 2014 ni, apabila kiamat nak berlaku dan sebagainya. Lebih kepada itu. Jadi beza. Yang pertama ialah satu adalah based on science, on hitungan-hitungan yang boleh diterima. Macam juga waktu solat. Waktu solat adalah hitungan falak, kerana matahari itu gerak ikut peraturan. Kita boleh sikoh dengan hitungan waktu solat. Juga begitulah dengan anak bulan dan beberapa perkara yang lain. Tetapi ahli nujum ni dia lain. Dia pakai bintang 12. Yang tadi ada saya tunjuk Scorpio apa semua tu. Scorpio tu memang ada dalam astronomi juga. Tetapi digunakan untuk kata okey, bulan ni, dalam bulan ni, bulan yang nasib anda baik, anda sentiasa akan berjaya, apa saja anda buat pun akan berjaya. Itu astrologi. Itu astrologi, kerana itu tidak dilandaskan kepada sains tapi kepada ilmu-ilmu lain. Jadi itu minta dapat dibezakan lah, sebab ada kitab-kitab lama yang tidak beza, kerana ilmu tu bercampur aduk. Itu sajalah untuk malam ini. Semoga dengan fakta, dengan perkongsian ini, tuan-tuan dan puan-puan dapat merasai kebesaran dan kehebatan Allah SWT menciptakan alam ini. Begitu hebat sekali. Pada waktu yang sama kita juga boleh mengenal sifat Allah yang lain, betapa pengasihnya Allah Ta'ala dengan manusia, dengan kita. Kerana alam kerajaannya yang begitu besar, kita yang begitu kerdil pun, apabila kita berdoa, Allah Ta'ala mendengar. Berapa orang mengalami personal experience, pergi berdoa, ada yang berdoa depan Kaabah, ada yang berdoa di rumah, Allah makbulkan. Maknanya Allah mendengar. Kita yang begitu kerdil sekali di alam ini. Pada waktu yang sama ia juga mengajar kepada kita bahawa di hadapan Allah Ta'ala we are nothing. Okey, apa yang kita rasa kita hebat semua tu adalah relatif saja. Kita dalam angan-angan atau bayangan kita. Sebenarnya kita di sisi Allah Ta'ala sangatlah kerdil. Jadi apabila kita mohon doa pada Allah Ta'ala pun, kita kena letakkan diri kita macam itulah. Kita ni sangat kerdil, hanya memerlukan pertolongan Allah SWT. Jadi juga bila kita mohon pada Allah Ta'ala, kita tahu kita mohon kepada Tuhan yang menciptakan alam ini, bukan sebarangan. Tuhan yang sangat berkuasa. Satu biji matahari berapa banyak power dia boleh produce untuk menerangkan bumi kita dan sebagainya, kan? Itu makhluk Allah Ta'ala. Penciptanya macam mana, kan? Itu baru satu matahari. Tadi kita kata ada 100 bilion bintang seperti matahari dalam galaksi, dan ada 100 bilion galaksi. Kemudian ada lagi 95% yang kita tak tahu lagi, kan? Jadi itu adalah bahan-bahan tazkirah untuk kita yang boleh mendekatkan diri kita dengan Allah SWT, dan apabila kita ucap takbir Allahu Akbar tu adalah timbangan baru dalam diri kita. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Soalan pertamanya berkenaan dengan Comet Ison, dikatakan melintasi matahari pada Disember tapi gagal melintasi matahari. Minta komen. Kedua, berkenaan dengan Aristotle, dia dikenali sebagai ahli falsafah. Pertama kali saya dengar sebagai ahli astronomi. Komen. Ketiga, dia lihat
Jazakallah khairan. Banyak kan. Okey, komet Ison ni satu daripada banyak komet. Apa dia komet? Komet ni adalah juga sejenis objek yang mengelilingi matahari. Dia tidak solid. Dia solid tetapi dia terdiri daripada ais, kita kata. Ais beku. Dan bukan semestinya ais yang diperbuat daripada air, daripada gas pun boleh. Bila gas terlalu sejuk pun dia jadi beku, dia boleh jadi keras macam ais. Juga bercampur dengan pasir-pasir dalam alam ini. Jadi apabila dia bergerak, dia menghampiri matahari, dia mendapat ekor. Kerana cahaya matahari membawa juga haba kepanasan yang menyebabkan ais tadi menjadi wap. Sebahagian daripada ais itu dia tak jadi air, dia tak jadi cecair tu, dia boleh terus jadi wap. Macam karbon dioksida yang solid tu. Solid karbon dioksida, tak tahu pernah tengok tak? Ataupun nitrogen, dia boleh terus ubah daripada solid kepada gas. Jadi bila begitu dengan tolakan suria, dia nampak ekor. Okey, dia nampak ekor. Tapi setiap kali dia lalu, dia menjadi lebih kecil, dan lebih kecil disebabkan dipanaskan oleh matahari. Jadi ada waktu-waktunya bila dia sampai dan dia terlalu dekat, dia hancur. Itu yang berlaku pada Ison. Ison dah hancur, hampir-hampir tak nampak, kena tengok dengan teleskop yang kuat, power dia baru nampak. Itu pun dah kata serpihan tinggal lebih kurang 160 meter macam tu saja. Okey. Itu fenomena alam lah, fenomena semula jadi, kita kata. Tapi ini semua adalah takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, Aristotle, ahli falsafah. Memang bidang falsafah ni dia mencakup banyak perkara, termasuk bab kenegaraan dan sebagainya. Jadi tidak heran apabila dia membicarakan tentang alam, dia juga dalam bentuk falsafah. Even kita tahu Ibn Sina kan, Ibn Sina dalam dunia Islam terkenal dengan perubatan, tapi dia juga ada dalam kitab, awal-awal kitab perubatan dia bicara tentang kosmologi. Dia nak menceritakan bagaimana semua ini tersusun dan berkait antara satu sama lain. Dalam antaranya ialah Ibn Sina menolak ilmu falak. Itu yang saya sebut juga apa persepsi dia. Sebab bila saya melihat tulisan Ibn Sina yang diterjemahkan, dia menolak ilmu falak kerana dia menolak perkara-perkara yang di atas planet apa semua ni boleh mempengaruhi kehidupan di bumi. Kerana hubungannya terlalu kompleks, manusia tidak mampu memahaminya, maka sebab itu ditolak. Jadi bila kita faham itu, kita faham bahawa sebenarnya Ibn Sina menolak aspek astrologi. Tapi kalau orang baca tu kata palak ni tu lah, orang kata ilmu ni tak betul. Bukan begitulah. Okey, yang ketiga, makna-makna planet. Bagi kita orang-orang Islam, kita tak ada makna khusus lah. Tetapi dalam mitos-mitos Greek dan sebagainya ada, macam Mare God of Fire, Venus God of Love, dan sebagainya. Sebab itu Aristotle meletakkan orbitnya perfect circle, kerana itulah gerakan yang layak bagi Tuhan-Tuhan. Berkenaan dengan soalan mengenai tarikh
tarikh Masihi ke bagus, tarikh Hijri ke bagus, menggunakan matahari ke bagus, menggunakan bulan ke bagus. Okey, kelebihan menggunakan bulan seperti mana Hijri ialah bulan senang dikenali. Kita tengok saiz bulan, kita boleh tahu dah ini berapa hari bulan dan sebagainya. Sementara kalau kita tengok matahari, kita tengok matahari nak kata berapa hari bulan lah, tak boleh nampak. Sebab dia tidak ada shape, tidak ada perubahan shape seperti mana bulan. Jadi bulan ni kelebihan dia itu, satu lagi kelebihan ialah kalau kita tersilap, kita senang betulkan. Sebab kita bulan lepas kita lewat tu, kita boleh nampak. Sebab the next one tengok, sabit dia besar. Jadi ada self correcting, self correcting. Tetapi kalender Hijri sepenuhnya akan lari daripada musim. Jadi kalau kata Ramadan, katakan Ramadan setiap tahun dia lari lebih kurang 10-11 hari. So lama kelamaan dia akan pindah musim, daripada musim tengkujuh kepada musim. Dan oleh sebab itu, sebahagian daripada tamadun dulu sampai hari ini, misalnya tamadun Cina, dia menggunakan asas bulan, tetapi dia ada pembetulan untuk matahari, supaya tidak dia sejajar dengan pertanian. Masa mana nak menuai, masa mana nak menanam, nak apa semua, dia bergantung kepada musim-musim. Dan musim-musim ini adalah hubungan bumi dengan matahari. Jadi ada kalender dipanggil lunisolar. Lunisolar maknanya bulan dan matahari. Yang kita kenal di Malaysia adalah kalender Cina. 3 kali kongsi raya, lepas tu tak kongsi dah. Pasal apa tak kongsi? Tahun yang keempat dia selit 1 bulan tambahan, masih berdasarkan lunar, kalender qamari bulan, tetapi dia nak jajarkan kembali dengan musim, dia tambah. Sebab itu tahun baru Cina end of January, early February, dia tak lari jauh. Dan kita nampak itu kerana kalender yang kita pakai sekarang ni dia panggil kalender Gregory, yang diperkenalkan oleh Pope Gregory, Roman Catholic, tahun 15 berapa kah, abad ke-16, dan itu yang kita warisi sekarang. Itu adalah kalender sepenuhnya solar. Mengapa dipanggil Gregory? Kerana sebelum Gregory, kalender ini dipanggil kalender Julian calendar, diperkenalkan oleh Julius Caesar, that famous emperor of Rome. Okey, dia kata tak mau pakai lunar, pakai solar. Bila dia buat begitu, pengetahuan pada hari itu mengatakan 1 tahun 365.25 hari. Tetapi sebenarnya 365.24 itu ada lagi lah nombor panjang, kurang sikit daripada 0.25. Jadi apabila masa berlalu, mereka dapati bahawa yang ini pun lari juga dengan musim, tapi slow. Sehingga sampai kepada time Pope Gregory, dia membuatkan satu ketetapan bahawa kita kena buang beberapa hari daripada kalender. Okey, jadi buangan hari daripada kalender itu menyebabkan kalender Pope Gregory ini dipanggil Gregorian calendar yang kita pakai sekarang lah. Kalender ini dijaga dengan baik oleh astronomer jugalah. Ada pihak yang betul-betul mengkaji waktu ini, sehingga yang kita tak sedar adanya saat lompat. Kita tahu ada tahun lompat kan, 4 tahun sekali ada tahun lompat. Sebenarnya dari masa ke semasa ada saat lompat yang dibuat in the background senyap-senyap untuk
jaga betul clock ini. Jadi mana lebih baik? Dua-dua baik. Dua-dua baik. Dua-dua, sebab satu berguna untuk pertanian, juga penting untuk kehidupan manusia, dan satu lagi digunakan kalau dalam kes Islam untuk amal ibadat dan sebagainya lah. Nak pergi haji, nak kira zakat, semua berdasarkan hijri. Okey, tapi kena nak tahu hukum, kena tanya pihak yang hukum lah. Tapi dari sudut praktikalnya, dua-dua berguna. Mikraj ni saya kalau boleh tak mau jawab lah. Kau ada ustaz-ustaz yang boleh bantu lagi bagus. Saya tak ada komen, cuma saya boleh cerita apa yang saya tanya Datuk Mufti Pulau Pinang. Sebenarnya Datuk Mufti, Isra Mikraj ni berlaku roh dan jasad ataupun roh saja. Samalah soalannya. Soalannya naik secara fizikal ke, naik alam-alam yang bukan alam fizikal. Itu perjalanan spiritual lah. So Datuk Mufti jawab pada saya, fizikal, naik semua sekali, badi, roh dan jasad, dan itu sebab dia adalah satu mukjizat. Makhluk asing, Islam tidak, dari teks Al-Quran, saya ambil quote daripada Profesor Harundin lah, senang saya sandar kat dia. Dia kata terdapat tidak kata apa, Islam tidak menafikan adanya makhluk di alam lain. Ada ayat Qurannya yang menceritakan ada makhluk di langit, makhluk di langit. Saya tak boleh nak keluarkan quotationnya, saya sandar pada dia lah. Dia tidak bercanggah untuk mengatakan ada makhluk asing. Ada pun tak apa, tak ada pun tak apalah, kan? Okey, itu saja kan? Okay. Banyak tu. Solar system? Tak dengar? Tak dengar. Bagi Apollo tu, baru nak keluar daripada solar system. Jadi solar system tu di dalam galaksi, size dia macam nak banding dengan galaksi. Okey. Apollo tak? Bukan Apollo, dia panggil Voyager. Sebelum tu Pioneer dihantar untuk pergi jalan je lah. Kemudian Voyager. Okey, di situ ada sikit perbahasan saintis setakat mana batas sistem suria. Jadi ada yang kata batasnya kecil lagi. So yang kata kecil sikit kata dah keluar lah. Tapi sistem suria ni sangatlah kecil, sebagaimana saya tunjuk tadi gambar galaksi dengan lengan tu. Dia adalah satu titik je pada lengan galaksi yang macam debu tu. Salah satu titik debu tu ialah sistem suria kita. So memang tak akan pergi jauh lah. Bintang terdekat pun tak nampak lagi, tak jauh lagi, perjalanan yang sangat jauh. Bukan maknanya dia telah pergi terlalu jauh, dia nak sampai kepada bintang tu sangat jauh lagi, dia masih dekat lagi dengan kita. Faham tak? Maksudnya tak jauh lah, dia tak pergi jauh lah.
Satu ada satu hadis yang dalam Sahih Bukhari berkenaan dengan hadis saya baca hadis ni di Abu Dzar. Rasulullah SAW bertanya kepada Abu Dzar tentang hak tenggelamnya matahari. Dia baca hadis kan, tahukah kamu mana perginya matahari di malam hari? Lalu Abu Dzar pun menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Kemudian Rasulullah pun sabda, sesungguhnya ia pergi sehingga sujud di bawah arsh. Ia meminta izin maka diizinkannya. Lalu ia segera untuk sujud lagi tetapi tidak diterima darinya. Lalu ia meminta izin lagi namun ia tidak diperkenankan. Dikatakan kepada ia, kembalilah dari mana kamu datang. Maka ia muncul, yakni terbit dari tempat yang gelap. Kemudian Rasulullah pun menyebut, inilah yang dimaksudkan oleh Allah Taala dalam firman-Nya dalam surah Yasin ayat 38, 38. Ini bahasa tak betul. Soalan saya cuma dari segi hadis ni kita nampak macam Allah maksudkan matahari bergerak kan. Jadi ayat ni yang digunakan oleh sekelompok dalam Islam ni untuk menyokong teori geosentrik lalu menolak heliocentrik. Wah, ini soalan mencabar. Kita bandingkan tahap keyakinan pada dua-dua kes lah. Apakah tahap keyakinan kita terhadap teori heliocentrik, bahawa bumi mengelilingi matahari? Sangat tinggi, sangat tinggi, kerana kita boleh lakukan hitungan yang sangat tepat. Kalau kita guna geosentrik, kita tak boleh dapat hitungan itu tepat itu. Itu antara masalah mengapa ilmuwan Islam mulai mempersoalkan model geosentrik, kerana tak boleh dapat cerapan dengan calculation, tak boleh bertemu. So they start to express doubt on that model. Tetapi bila kita ada a heliocentric model, kita boleh calculate sangat tepat. Kita boleh calculate kedudukan bulan yang jauh di sana kepada uncertainty beberapa meter sahaja. Dan kita sudah menghantar probe. Probe itu dapat melihat kita. Kita telah hantar astronaut kita pun, Syekh Muzaffar boleh tanya dia lah, lain kali dia main sini. Tetapi daripada probe yang kita hantar, kita boleh verify bahawa it is a heliocentric observation. Okay? Jadi kita mencapai tahap keyakinan yang tinggi daripada sains. Yang berkait dengan hadis, kita juga kena lihat tahap keyakinan pada hadis itu. Yang itu luar bidang saya tak mau komen. Tapi saya hanya boleh kata bahawa pengetahuan kita tentang heliocentrik ini adalah sangat tinggi. Keyakinan kita sangat tinggi. Itulah, setakat tu je saya boleh jawab. Assalamualaikum.
Okey. Soalan berikut. Kena tulis. Alam ni terlampau luas. Jadi berbaloi kan antara Datuk Musaffar kita sekeliling bulan balik. Dan it will be a lot more to learn for science. Dan Amerika dah hantar berpuluh-puluh tahun dulu. Kita cuma nak hantar Datuk Musaffar nak sekeliling bulan balik. Tapi kan apa pandangan Datuk Doktor mengenai nak hantar kali kedua pula. Okey. Berkenaan dengan tarikh, okey, ada dua perkara dalam soalan pertama tu. Sebab takwim kalender tentulah kena buat lebih awal, betul tak? Kita nak buat, katalah apa ni, takwim Gregori ni pun Januari bila, cuma sebab kita tahu macam mana nak buat, kita rasa macam tak penting. Tapi kita tahulah Januari 31, Februari 28 dan seterusnya. Tapi untuk Hijri juga kita mesti kena hitung. Semua takwim yang ada ni adalah hitungan. Ada beberapa cara untuk hitung. Ada pakai istilahi 29-30, 29-30. Ada yang pakai macam Malaysia sekarang pakai imkan ru'yah, seakan-akan ru'yah. Syarat untuk menentukan bila bulan baru bermula. Ada kaedah hakiki dan sebagainya. Jadi takwim memang dibuat secara hitungan. Kemudian datang hari-hari penting, kita kata penting lah, iaitu first Ramadan, first Syawal, Zulhijjah, first Zulhijjah, yang akhirnya akan translate kepada wukuf dan Raya Idul Adha lah. Yang ni tarikh-tarikh penting. Jadi kalau kita di Malaysia, kita amalkan ru'yah dan hisab di situ. Maknanya pada 29 hari bulan Sya'ban kita pergi meru'yah. Kalau kita nampak next day first Ramadan, tak nampak tapi dia bukan semudah itu. Kalau nampak next day first Ramadan, kalau tak nampak kita tengok pula adakah kerana terlindung. Apa kata hisab? Hisab kata boleh nampak, tapi tengok bila Datuk Mufti telefon pejabat governor, mereka akan tanya macam mana keadaan langit berawan, katakan. Jadi nanti semua data ni akan pergi kepada Majlis Raja-Raja dan di situ mereka buat kesimpulan bahawa kita akan, kalau berawan terlindung, kita balik kepada hisab. Dan most of the time Malaysia ni dia macam tu, dia berawan, jadi balik pada hisab. So kita akan balik pada sama dengan kalender lah, sebab tu selalu sama dengan kalender. Kita dengan Saudi ada beza masa 5 jam. Jadi kadang-kadang kita tak nampak sebab maghrib kita awal. Dia lebih besar jamnya, lebih tua umur bulan. Dan kadang-kadang kita tak nampak tapi Saudi nampak. Itu secara umumnya lah, kita boleh kata. Jadi tidak hairan kerana kita mazhab Syafi'i, kita pegang kepada matlaq. Kita tak sama matlaq dengan Saudi. Jadi kita dah boleh buat independen kita punya kesimpulan. Jadi Saudi nampak tak nampak cerita dia. Kita, kawasan kita, Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura, semua ni kita ambil satu kawasan kita. Jadi observation kita valid untuk tempat kita. Jadi bila kita untuk Syawal, Ramadan tak ada problem. Mai tang haji lah yang biasanya akan banyak persoalan kalau tak sama kan. Tapi itulah realitinya sebab kita pegang kepada konsep matlaq. Lebih mazhab lain tak ada, tak pakai. Itu mungkin ada penyelesaian bentuk lain. Wallahu alam. Nombor 3 tak perasan soalan apa?
Ya. Oh, berbalik tak? Informasi yang dibawa yang banyak Tak nak kata lah. Ada eksperimen yang dia buat, tetapi saya nampak mungkin benefit dia bukan hanya untuk dia menjelajah alam. Depend on apa matlamat dia pergi kan. Tapi dia pergi itu antaranya ialah untuk kembali dan mengembangkan minat orang anak-anak muda kepada sains. Barangkali objektif itu tercapai. Kita kena banding dengan apa tujuan dia pergilah kan. Mungkin nak tengok apa ni, tapi dia ada buat beberapa perkara. Itu mungkin ramai tak perasan. Saya juga terlibat dalam perbincangan itu, bagaimana untuk solat di angkasa. Dan daripada trip itu sebenarnya JAKIM telah mengeluarkan panduan solat di angkasa. Antaranya Space ISS tu, dia 90 minit dia satu round bumi. So dia mengalami siang malam semua laju lah. Okey. Berapa kali tak tahu dalam satu hari dia punya siang malam dia. Jadi macam mana nak tentu waktu solat? Kan? Jadi itu diforumkan, diadakan diskusi, ulama bincang dan putuskan bahawa ikut waktu solat tempat dia berlepas, iaitu Baku Nur. Lepas tu anak menghadap kiblat. Kiblat kat mana? Dalam 90 minit dia dah zoom. Dia nak kiblat kat mana kan? So kalau tak silap saya ada beberapa option. Satunya ada tiang kiblat. Daripada Mekah ni kita ambil satu tiang, dia kena menghadap tiang tu. Tapi bila dia menghadap tiang tu, zoom ke spaceship tu pergi dia menghadap, angkat tak habis je dia dah menghadap tempat lain lah. Jadi kalau tak silap saya diputuskan menghadap bumi je. Dan macam mana dia nak solat? Sana microgravity. Kalau dia rokok ya, dia akan terguling. Sebab dia tak berpijak. Dia macam floating. Jadi ni bila orang naik baru kita tahu isu-isu ni. So dia kena lekatkan diri dia, attach, ikat mana-mana. Solat. Kemudian isu wuduk macam mana? Ayat terhad. Ayat kalau ambil dia bukan turun macam lah ni, kita ambil syuruf turun kan. Dia duduk ada tu. Jadi ada peraturan atas spaceship tu macam mana nak guna all this air dan sebagainya. So last kali disimpulkan tayamum. Jadi sembahyang jamak dan tayamum. Tayamum tu boleh bawa pasiang tak? Tak boleh. Sana bab even makanan yang kita makan biskut boleh, tu dia tak jatuh, dia duduk floating. So tak boleh. Pasiang tak boleh. So nak pegang apa? Dikatakan peganglah, sentuhlah bahagian-bahagian yang datang daripada bumi, besi-besi ke apa yang ada dalam spacecraft tu. Jadi kalau nak tanya faedah, adalah faedah, tapi mungkin bukan apa yang kita bayangkan lah. Mungkin ada objektif dia dan mungkin sudah tercapai lah. Okey, itu saja kan? Ada lagi? Okey. Bintang dia tak sama dengan planet. Kalau dari sudut kita, sebab bintang semua jauh-jauh, walaupun dia bergerak, tetapi dari sudut kita tak nampak dia bergerak. Bertahun-tahun sepanjang hayat kita pun
dia lebih kurang situ je. Sebab itu boleh digunakan untuk pelayaran, tak ada masalah. Tak seri dah situ. Dia sendirinya yang menentukan segala-galanya, maka segalanya dalam pengetahuannya. Dan Al-Quran ini adalah kalam Allah yang datang daripada dia juga. Secara prinsipnya kedua itu tidak bercanggah lah, sebab daripada sos yang sama. Kalau kelihatan bercanggah, terletak kepada kemampuan kita mentafsir salah satu, yang alam ke, yang nas ke. Matahari bergerak mengelilingi bumi, itu kita kata benda yang ketara, betul tak? Daripada matahari terbit, terbenam kan. Persepsi kita yang duduk di atas permukaan bumi memang macam tu. Tetapi pada waktu yang sama, itu yang perubahan harian, yang bumi apabila dia berputar, kelihatan matahari yang bergerak. Kalau kita bagikan bumi diam, matahari lah nampak bergerak. Tapi sebab bumi berputar, maknanya kalau kita diamkan bumi, kita akan nampak matahari bergerak. So secara relatif je macam itulah, matahari nampak bergerak. Tetapi pada waktu yang sama, bumi juga mengelilingi matahari. Mengelilingi matahari, menjejak mengelilingi matahari. Okey, nombor 2. Nombor 3, matahari juga bergerak mengelilingi pusat galaksi. Matahari juga bergerak. Jadi macam mana gerakan-gerakan ini dikaitkan dengan ayat, saya tak tahu ayat mana yang dirujuk tadi. Sebab ada 3 pergerakan. Barangkali kita boleh lihat perkara itu tidak sepatutnya bercanggah. Bagaimana kita memahami ketiga-tiga pergerakan itu, wallahu a'lam.